Okay, so mari kita sambung video yang kedua ini. So dalam video ini, apa yang akan kita belajar? Kita akan belajar menentu dan menjelaskan penyelesaian yang mungkin bagi persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. So kita akan tentukan penyelesaian yang mungkin bagi persamaan linear jenis dua pemboleh ubah. So kita mulakan dengan situasi di bawah ini. So contoh di sini, ini merupakan Aisyah. Okay, ini merupakan Aisyah, ini adalah Aisyah. So Aisyah dia cakap, dalam minggu ini saya telah habis membaca sejumlah 7 buah novel dan buku cerita untuk program Nilam. Bolehkah kamu meneka bilangan novel dan bilangan buku cerita yang telah saya baca? Okey, Aisyah cakap dia sudah membaca jumlah 7 buah buku kan? Tapi kita tidak tahu berapa buah novel dan berapa buah buku cerita yang sudah dibaca oleh Aisyah. Yang kita tahu jumlah dia ialah 7 buah buku. Okey, katakan di sini ya, katakan. Okey, katakan kita bentuk satu persamaan linear dalam dua pemboleh ubah di sini. So katakan yang novel ini kita tidak tahu nilai dia kan. So cikgu pernah cakap kalau satu kuantiti yang kita tidak tahu nilai dia itu ialah pemboleh ubah. So pemboleh ubah kita boleh wakilkan dengan huruf. So katakan novel ialah X dan buku cerita ialah Y. Okay. Jadi kita bentuk satu persamaan linear iaitu X tambah Y akan sama dengan 7. Sebab Aisyah dia cakap dia baca 7 buah buku. Jumlah 7 buah buku. Tapi masalahnya novel berapa buah kita tidak tahu. Dan buku cerita berapa kita tidak tahu. So dia suruh kawan dia, kawan ada dua orang ini, kawan A dan kawan B meneka. Jadi kawan A ini apa yang dia cakap? Dia cakap, mungkin Aisyah dia baca sebuah buku novel dan 6 buah buku cerita. So adakah ini mungkin? Kita tengok. So kawan A cakap sebuah novel. So novel ialah X kan? So novel ialah X, maksudnya kita gantilah. So inilah 1. Okay. Tambah dengan Y, 6 buah buku cerita. Okay, buku cerita ialah Y. So 6. So 1 tambah 6 sama dengan 7. So maksudnya kawan A ini pasangan penyelesaian yang mungkin ini kita panggil. So maksudnya ini mungkin berlaku. Mungkin betul-betul Aisyah dia baca 1 buah novel dan dia baca 6 buah buku cerita. Okay, so ini pasangan penyelesaian yang mungkin. Okay, so kawan B ini apa yang dia cakap? Dia cakap mungkin Aisyah dia baca 2 buah novel dan 5 buah buku cerita. So jumlah ialah 7. So maksudnya yang kawan B ini pun betul. Apa yang dia teka pun betul. Mungkin Aisyah dia baca 2 novel, 5 buku cerita. So sebenarnya daripada situasi ini apa yang kita boleh simpulkan di sini? Iaitu satu persamaan linear dalam dua pemboleh ubah ini kita boleh ada pelbagai ataupun banyak-banyak pasangan penyelesaian yang mungkin. Iaitu contoh, selain daripada dua ini, saya pun boleh cakap Aisyah dia baca 3 buah buku novel. Lepas tu 4 buah buku cerita. Ini pun sama dengan 7. Betul? Ataupun saya cakap Aisyah dia sudah baca 5 buah novel dengan 2 buah buku cerita. Ini pun 7. Pun mungkin. Ataupun 6 buah novel dan 1 buah buku cerita. Ini pun mungkin. So, tengok di sini. Banyak pasangan penyelesaian yang mungkin ini kita panggil. Okay? So, itulah standard pembelajaran kita iaitu kita menentu dan menjelaskan penyelesaian yang mungkin bagi persamaan linear jenis dua pemboleh ubah. Okay, so mari kita tengok contoh soalan yang kedua ini. Okay, so ini soalan dia. Tulis 3 pasangan penyelesaian yang mungkin. Okay, soalan ini dia minta 3 pasangan cukup. Okay, bagi persamaan linear dalam dua pemboleh ubah ini. So apa yang kita buat? Contoh di sini ya. Ini ada tips di sini, tips bestari. Langkah-langkah macam mana kita tentukan penyelesaian yang mungkin. Okay, mula-mula kita pilih satu nilai bagi satu daripada pemboleh ubah. Katakan, cikgu mau
jadikan X ini. Okey, apabila saya jadikan X ini kosong contohnya. So, apabila X sama dengan kosong, so apa yang akan berlaku kepada Y? Kita perlu kirakan dia kan. So, kita ganti. Apa yang kita buat? Kita pilih satu nilai. Bagi satu daripada pemboleh ubah. So, cikgu bagi nilai X sama dengan kosong. Okey. Langkah yang kedua, saya gantikan nilai itu ke dalam persamaan linear. Okey, saya ganti ya. Ini saya salin dulu persamaan linear. Okey, saya ganti X sama dengan kosong. Saya ganti S ini dengan kosong. Jadi, S ini akan sama dengan kosong. So, 2X sama dengan kosong. Kita ganti ya. So, kurungan maksudnya darab. Kurungan maksudnya darab. So, tambah Y sama dengan 6. Okey, 2 darab kosong. 2 darab sifar. Kosong kan? Tambah Y sama dengan 6. Kosong tambah Y. Y sama dengan 6. So, tengok langkah ketiga. Kita sudah boleh selesaikan persamaan ini. So, kita dapat cari nilai Y. Okey, so ini ialah satu pasangan penyelesaian, iaitu X sama dengan kosong, Y sama dengan 6. So, ini pasangan penyelesaian yang pertama. Okey, yang kedua, apa yang kita tulis? Kita cari lagi satu nilai. Pilih satu nilai. So, contohnya, katakan cikgu mahu apabila X sama dengan 1. So, kita gantilah. 2X ini kita ganti dengan 1 tambah Y sama dengan 6. 2 darab 1, 2. Tambah Y sama dengan 6. So, kita mau cari nilai Y. So, yang positif 2 ini kita pindah bagi sebelah kanan. Masih ingat macam mana mau pindah? So, ini kita pindah bagi sebelah. Yang tambah akan jadi tolak. Okey, betul. Akan jadi tolak. So, 6 tolak 2. Okey, jadi Y sama dengan 4. Okey, 6 kita salin kan. Positif 2 pindah sana akan jadi tolak 2. Jadi Y sama dengan 4. Okey, maksudnya pasangan penyelesaian yang kedua ialah X sama dengan 1, Y sama dengan 4. Okey, seterusnya kita cari pasangan yang ketiga. So, katakan. Okey, S ini ya, mana-mana nilai saja. Okey, boleh sama dengan 0, 1 pun boleh, 2 pun boleh, 3 boleh, 4 boleh. Katakan cikgu mau sama dengan 3. Okey, anda pilih saja. So, 2 kita ganti ya. Ganti bersama ini, S ini dengan 3. So, 2X tambah Y sama dengan 6. So, 2 darab 3, 6. 6 tambah Y sama dengan 6. So, Y akan sama dengan ini, pindah belakang, 6. Ini tolak 6. So, Y sama dengan 0. So, pasangan penyelesaian yang ketiga ialah X sama dengan 3, Y sama dengan 0. So, sekarang kita sudah jawab soalan. So, iaitu 3 pasangan penyelesaian yang mungkin. Iaitu kita cari 3 pasangan X dan Y. Berapa nilai mereka. Okey. Seterusnya kita tengok contoh soalan yang lagi satu. Osman telah membeli 5 helai jersey yang terdiri daripada jersey pasukan harimau dan jersey pasukan kancil. So, ada 2 jenis jersey, iaitu pasukan harimau dan pasukan kancil. Berapakah bilangan jersey yang mungkin dibelinya bagi setiap pasukan? So, maknanya kita perlu cari beberapa penyelesaian yang mungkin di sini. Okey, berapa pasangan penyelesaian yang mungkin? So, katakan pasukan harimau ialah X contoh. Dan pasukan kancil ialah Y. Okey. So, dia cakap dia telah beli 5 helai. 5 helai jersey yang terdiri daripada ini dan ini. So, maksudnya X tambah Y, jumlah dia ialah 5 helai. Okay, sama dengan tadi. Okay, X tambah Y sama dengan 5. So, berapa bilangan jersey yang mungkin? Maksudnya kita kena carilah beberapa pasangan penyelesaian yang mungkin di sini. Okay, contoh di sini.
Okey, adakah X di sini dia mungkin jadi kosong? Tidak kan? Sebab dia cakap 5 helai jersey yang terdiri daripada jersey pasukan harimau dan kancil. Jadi maksudnya mesti sekurang-kurangnya ada satu. Ada satu jersey pasukan harimau ataupun ada satu jersey pasukan kancil. Jadi cikgu ambil di sini apabila X sama dengan 1. Iaitu 1 helai jersey pasukan harimau. So, apabila X sama dengan 1, okay, kita ganti ke dalam sini. So, 1 tambah Y sama dengan 5. Y sama dengan 5 tolak 1. So, Y sama dengan 4. So, maksudnya X, 1. Pasukan harimau ada 1 helai. Manakala pasukan kancil, kita ada 4 helai. Okay, ini pasangan penyelesaian yang pertama. Seterusnya, apa yang kita ada? Kita ada X sama dengan 2. Kalau 2 helai pasukan harimau, maksudnya Y, 2 tambah Y sama 5. Y sama dengan 5 tolak 2. Y sama dengan 3. Sebab 2 tambah 3 sama dengan 5 kan? Okey, ini pasangan yang lagi satu. Okey, yang ketiga, X sama dengan 3. Maksudnya 3 jersey pasukan harimau. Okey, 3 tambah Y sama dengan 5. Kita kena cari berapa jersey pasukan kancil. So, Y tolak Y sama dengan 2. So, maksudnya 3X. Okey, 3 pasukan harimau dan 2 pasukan kancil. Okey, ada lagi? Ada. Iaitu mungkin kita ada 4 helai pasukan harimau. Dan juga kita gantilah 4 tambah Y sama dengan 5 dan Y sama dengan 5 tolak 4, Y sama dengan 1. Okey, betul? Iaitu 4 helai jersey pasukan harimau dan 1 helai jersey pasukan kancil. So, jumlah di sini kita ada 1, 2, 3, 4. Ada lagi ataupun tidak? Tak ada kan? Sebab kalau katakan, kalau kamu ambil X sama dengan 5, maksudnya Y akan sama dengan kosong. Tapi soalan cakap, dia 5 helai jersey mesti terdiri daripada 2 jenis jersey ini. Jadi kita tidak boleh guna kosong. Jadi maksudnya boleh pilih kosong ataupun tidak itu kena terpulang kepada soalan. Kalau macam contoh soalan yang kedua ini boleh. Sebab dia tidak ada cakap macam situasi yang diberi di soalan 3 sini. Okey? Jadi sekarang selesaikan soalan 2. Soalan 2, cikgu hanya bagi 2 soalan saja. Tidak ada susah. Okey?